Lubuk Antu. Dipersilakan Yang Berhormat Kota Baru 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berhormat Tuan Dipertua, dalam tempoh 10 saat memulakan ucapan saya ini, saya ingin menyatakan sokongan kepada ucapan Yang Berhormat Pasir Gudang berhubung dengan isu DNAA, kecuali bahagian yang terlalu mempertahankan Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya ingin menyatakan di sini satu pepatah Maksim undang-undang yang terkenal yang berbunyi, not only must justice be done, it must also be seen to be done. Keadilan itu bukan saja perlu ditegakkan, tetapi mesti kelihatan ditegakkan. Terima kasih Tuan Dipertua. Sebelum saya pergi jauh dalam ucapan perbahasan, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada bekas Perdana Menteri, iaitu Yang Berhormat Bera, yang kebetulan tidak ada pada hari ini, atas rancangan asar RMK12 yang telah dibentangkan oleh beliau pada tahun 2021 yang lalu, dan ia menjadi fokus kajian separuh penggal yang kita bahaskan pada hari ini. Walaupun berdepan dengan pelbagai hambatan dan kekangan kerana negara baru keluar daripada kesan COVID-19 pada waktu itu, namun tidak boleh dinafikan tempoh kepimpinan beliau ketika itu telah berjaya meletakkan asas yang baik bagi pemulihan dan pertumbuhan negara untuk perkembangan lebih baik yang kita nikmati pada hari ini. Apapun terima kasih kepada Yang Amat Tambun atas pembentangan KSP RMK12 dengan harapan ia bukan saja akan meneruskan pencapaian dan kecemerlangan lepas, malah turut menambah baik serta mengatasi kelemahan atau kekurangan yang ada berdasarkan keadaan dan cabaran semasa dalam sebuah dunia yang pantas berubah. KSP RMK12 ini dengan tema Malaysia Madani Mampan, Sejahtera dan Berpendapatan Tinggi, sebagaimana kita maklum menggariskan 17 anjakan besar, 71 strategi serta inisiatif bagi memangkinkan pembangunan sosio-ekonomi negara dalam tempoh berbaki RMK12 yang dijadual berakhir 2 tahun saja daripada sekarang ini. Tuan Dipertua, tidak dinafikan dengan berakhirnya penguasaan berterusan kerajaan oleh Kerajaan Barisan Nasional pada PRU 14, wabak COVID-19 dan pertukaran kerajaan dan kepimpinan kerajaan sejak itu sehinggalah ke PRU 15 yang lalu, kestabilan politik dan perpaduan masyarakat kita masih lagi goyah dan belum mencapai keseimbangan baru yang kukuh sehingga kini. Sedangkan ia menjadi syarat penting kepada penambahbaikan keadaan negara serta masyarakat dari segi kualiti kehidupan dan pencapaiannya. Secara jujur, kami Perikatan Nasional berpandangan kita tidak perlu lagi menuding jari kepada mana-mana pihak atau keadaan yang menyumbang kepada ketidakstabilan itu, kerana kami percaya ia merupakan masalah bersama yang perlu dirongkai secara bersama-sama juga. Maka dalam konteks ini, Perikatan Nasional terus berpegang kepada prinsip seperti mana dalam firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maksudnya bantu-membantu dalam perkara kebaikan dan takwa, serta tidak saling membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. InsyaAllah, penegasan dan ketulusan kami Perikatan Nasional dalam hal ini kami zahirkan malah sebagai kayu ukur kepada kehadiran Perikatan Nasional dalam politik negara. Baik kami sebagai pembangkang di Parlimen yang mempunyai 74 campur 1 kerusi di dalam Parlimen ini, manakala di Dewan-Dewan Undangan Negeri maupun sebagai kerajaan di negeri-negeri yang kami kuasai. Untuk rekod, Perikatan Nasional memegang sebanyak 208 DUN daripada 445 DUN di negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Tuan Yang Dipertua, untuk tujuan perbahasan ini saya tumpukan kepada item penegasan 4, mempertingkat potensi ekonomi wilayah di bawah tajuk tumpuan 1 KSP RMK12, iaitu menuju negara berpendapatan tinggi. Di bawah item ini, kerajaan menyebut bahawa pembangunan wilayah yang lebih seimbang dan inklusif menjadi cita-cita ekonomi madani dan usaha akan dipertingkatkan untuk mengoptimumkan potensi ekonomi wilayah.
Saya percaya isu ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antara wilayah adalah isu lapuk yang kita warisi sejak zaman penjajahan lagi, namun tidak pernah berjaya diatasi secara tuntas dan meyakinkan. Negeri dan wilayah yang dikategorikan sebagai miskin 50 tahun yang lalu nampaknya masih kekal miskin hari ini berbanding negeri dan wilayah yang dikategorikan sebagai kaya terus kekal begitu. Penegasan kerajaan untuk memberi tumpuan kepada perkara ini pada dasarnya kita sambut baik. Namun kita berharap ia dibuat atas dasar hak, tanggungjawab, keadilan dan kesedaran yang jujur, bukannya sebagai gula-gula politik atau langkah populis yang boleh berubah-ubah mengikut keperluan dan kepentingan semasa semata-mata. Lebih buruk lagi, perhatian dan penegasan itu dijadikan rasuah politik dan senjata untuk membuli negeri dan wilayah terbabit supaya akur dan tunduk kepada kehendak dan manipulasi Putrajaya. Walaupun isu ini telah berkali-kali dibangkitkan dan dibantah, namun sikap amalan buruk menafikan hak demokratik rakyat dan negeri untuk memilih pegangan politik yang berbeza daripada kerajaan pusat terus dijadikan sebab untuk negeri-negeri ini dianaktirikan. Kempen parti kerajaan semasa pilihan raya negeri baru-baru ini dalam usaha untuk menumbangkan kerajaan negeri yang tidak seadiran dengannya juga sangat jelas mengamalkan sikap dan pendekatan yang sama, penyalahgunaan aset dan jentera kerajaan, politik rasuah dan salah guna kuasa, di mana pihak Putrajaya tidak lagi mengamalkan perkara-perkara yang tidak lagi menjadi rahsia umum dan tidak boleh disembunyikan lagi dalam dunia tanpa sempadan sekarang ini. Saya ingin merujuk kepada satu kes yang mana saya dirujukkan oleh rakyat di Parlimen Sungai Besar Selangor, yang mana pada menjelang pilihan raya baru-baru ini, tepatnya 22 hari bulan 7 tahun 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri DNAA telah menggunakan 3 buah helikopter untuk menghadiri satu program yang tidak besar, iaitu program yang dinamakan Karnival Usahawan Desa di Sungai Besar, menggunakan 3 buah helikopter, yang mana sebelum itu beberapa hari JKR Sungai Besar terpaksa menghabiskan beberapa puluh ribu untuk membuat helipad bagi membolehkan Perdana Menteri mendarat di situ. Yang melucukan lagi, Tuan Yang Di-Pertua, rakyat Sungai Besar juga memberikan kepada saya satu petikan di bawah di dalam sinar harian yang memetik ucapan Perdana Menteri pada masa itu yang bertajuk Perdana Menteri tolak perbelanjaan baik pulih kediaman dan juga kereta untuk bantu golongan sasar. Sebenarnya tidak mengambil peruntukan kereta, kena dia nak guna helikopter, Tuan Yang Di-Pertua. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, dalam perkara ini kata-kata sewaktu negeri yang dipimpin oleh Perikatan Nasional secara sekata dan terbuka memberikan peruntukan yang sama kepada wakil rakyat pembangkang. Kerajaan pusat dan negeri yang dikuasai oleh Pakatan Harapan dan BN masih lagi bermain tarik tali, berdolak-dalik berhubung peruntukan kepada wakil-wakil rakyat yang mewakili Perikatan Nasional. Jadilah dewasa, hentikanlah politik pondan yang tidak bermaruah. Minta penjelasan. Hormatilah hak rakyat dan negeri yang sah secara terhormat dan jujur. Percayalah, minda rakyat tidak akan berkembang dengan sikap kebudak-budakan seperti Kota Baru, ini. Dan Kota Baru negara minta akan penjelasan. terus terperangkap dalam politik mundur. Kota Baru yang boleh hanya lontas layak untuk segalanya. dan Saya nak tanya pemimpin soalan. Boleh kita kelas jawab tak? Kambing. Kalau kelas Ya, lembu baru boleh kata nak dinaiki oleh seorang gencatan menteri. senjata, nak apa ni, nak Tuan Yang sama-sama, Di-Pertua, seterusnya saya nak aman, merujuk tetapi kepada sekarang item buat penegasan macam-macam 6. tuduhan. Kota Yang Point Berhormat, of order. Yang Di-Pertua, Sebentar. point of order mengganggu. 37.1 dan 2. Sebentar. Point of order Sebentar. mengganggu. Yang Berhormat besok duduk sekejap. Yang Berhormat bayar. Okey, Yang Berhormat Kota Baru,
1 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya tak perlu jawab ya. Saya tak perlu jawab. Okey, terima kasih. Poin saya yang terakhir ialah mengenai penegasan 6, meningkatkan kesejahteraan dan membudayakan masyarakat madani. Secara ringkas, sekarang ini, akhir-akhir ini, berlakunya satu tindakan beberapa pihak yang cuba mencabar dan juga cuba mendapatkan deklarasi daripada mahkamah untuk mencabar undang-undang syariah di negeri-negeri. Perkara ini telah disebut dengan jelas oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai pengurusi Majlis Kebangsaan bagi Hal-Ehwal Agama Islam Malaysia MKI baru-baru ini. Yang pertamanya isu kalimah Allah yang belum lagi selesai diuruskan oleh pihak kerajaan persekutuan. Tapi saya nak tekankan mengenai beberapa kes mahkamah. Pertamanya kes yang melibatkan seorang yang bernama Nik Ellen Zurina binti Nik Abdul Rashid melawan kerajaan negeri Kelantan yang telah memfailkan satu kes di Mahkamah Persekutuan untuk mendapat peristiharan supaya 20 section di bawah enactment Kanun Jenayah Syariah 1 Negeri Kelantan 2019 dianggap terbatal dan tidak sah. Dan yang keduanya ialah beliau meminta peristiharan supaya Dewan Undangan Negeri tidak mempunyai kuasa dan tidak kompeten untuk membuat undang-undang syariah. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Kerajaan Persekutuan. Kenapa dalam hal ini Kerajaan Persekutuan seolah-olah melepas tangan, tidak mengambil endah kes mahkamah yang melibatkan bukan saja negeri Kelantan, tetapi kalau sekiranya Mahkamah Persekutuan membuat keputusan membenarkan permohonan ini, semua enactment jenayah syariah di negeri-negeri di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak dianggap terbatal. Mahkamah syariah dianggap tidak boleh berfungsi kerana tidak ada instrumen instrumen undang-undang. Dalam hal ini, Kerajaan Persekutuan tidak pun mengambil untuk memasukkan misalnya Majlis Kebangsaan Hal-Ehwal Islam, MKI, JAKIM, JAWI dalam kes ini sama ada sebagai pencelah ataupun sebagai intervener ataupun sekurang-kurangnya sebagai sahabat mahkamah, amicus curiae ataupun watching brief dalam hal ini. Jadi dalam hal ini secara tegasnya saya mohon penjelasan daripada Menteri Agama kenapa perkara ini tidak diberikan perhatian langsung kononnya untuk menjaga kesejahteraan umat Islam terutamanya di dalam negara ini. Perlu diingat enactment ini hanya terpakai kepada orang Islam sahaja. Hanya terpakai kepada orang Islam sahaja. Orang bukan Islam tidak langsung terlibat dalam enactment ini. Dan enactment ini telah dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri, bukan saja di bawah kerajaan PAS di Kelantan, tetapi kerajaan sebelum daripada ini, sejak tahun 70-an lagi. Jadi ini isu yang amat serius. Saya mohon mendapat penjelasan yang paling tuntas daripada kerajaan, khususnya Menteri Agama. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Baru.